Ya, Assalamualaikum. Ada peserta request nak tanya macam mana saya kira untuk resin kan, bahan untuk hasil resin. So sebenarnya saya pun tak pandai. Saya I'm not a business person. Saya just baca daripada blog, saya baca daripada tengok kadang-kadang YouTube. Itu je sebenarnya. So tak ada asas yang betul lah untuk buat bisnes ni. So kalau siapa yang lebih tahu, lebih arif, tolonglah share ataupun tolong betulkan saya punya pengiraan. Okay, I'm very open. Tapi kalau sebelum you guys nak komen, kadang-kadang you guys nak tengok macam mana saya buat kan. So okay, so saya share. Ada 6 benda yang selalu saya masukkan dalam kos saya lah. Satu adalah bahan. Bahan ni yang penting lah, bahan. Ni biasa yang you guys tahulah, resin kan. Ni bergantung kepada jenis. Kalau you nak lagi cepat resin tu kering, biasanya dia lagi mahal lah. Saya punya resin, kalau katalah kalau kita guna yang 3-to-1 AB resin tu kan, biasanya 1 kg sama dengan dalam RM40 lah. Dia ada yang 35 tu tak kisahlah. Tapi kalau dah campur dengan penghantaran semua, biasa dalam RM40 lah macam tu. Kalau yang guna yang 2-to-1 dia lagi mahal. Kadang-kadang 3 kg sama dengan RM80, RM90, RM200 macam tu kan. So itu you guys kena tengoklah resin apa yang you guys guna. Ni saya bagi contoh je ya. Okay. Selain resin, ada benda-benda yang you guna lain kan, macam embellishment. Jangan komen saya punya handwriting lah, ni handwriting doktor asalkan you guys boleh faham sudah. Okay. Contoh bunga. Bunga mahal tau. Kalau you tengok, kadang-kadang dia bagi satu piece tu ada 12. Kira-kira tambah dengan kos, dengan postage, kadang-kadang satu bunga tu RM1. Tu satu bunga RM1. That's why kalau orang guna buat macam bunga apa tu, bunga apa tu, orang buat apa, phone casing kan, dia guna bunga kan. It's actually very expensive. Saya tak tahulah macam mana orang yang jual murah-murah tu how do they cover the cost. Okay, kadang-kadang you guna glitter kan, tapi glitter sikit lah, tapi sikit pun it's cost. Gold flakes pun ada 2 jenis tau. Kalau saya tengok betul-betul, actually dia ada high class punya gold flake. High class punya gold flake ni sikit je pun dah RM5. Kalau high gold flakes yang biasa-biasa yang kita boleh satu botol tu RM5. Okay, tengok apa macam mana dia punya shine. So it depends on what you use. Kadang-kadang ada benda lain yang kita guna, macam tassel kalau buat bookmark. Kadang-kadang keychain ring kan. Kadang-kadang jump ring yang bulat-bulat tu. Apa lagi? Macam-macam lah. So kadang-kadang ada benda yang boleh kira dan ada benda yang kita susah nak kira kan. So benda yang susah saya nak kira ni nanti saya akan masukkan kat bahagian dalam dinamakan overhead. Walaupun sebenarnya dia bukan overhead, tapi saya masukkan dalam overhead sebab dia susah nak kira. Okay. Lepas tu ini kalau you boleh kira, you kira, yang masukkan dalam cost. And then cost mold. Mold ni sebenarnya dia tak tahan forever ya. You beli sekali dia boleh rosak. Kalau you jaga dia betul, biasanya 20 kali tu dah masih boleh guna. Kadang-kadang or more kalau you pandai jaga, ataupun you tak kisah dia dah tak shiny. Okay, kadang-kadang mold ni lepas after you guna banyak kali, dia akan shiny, dia boleh terkoyak dan macam-macam lagi. So kadang-kadang you kena factor in mold. Katalah macam mana, mold ni kan I beli RM10, RM10 bahagi dengan 20 kali, so kenalah tambah 0.50 sen every time macam tu. Okay, so tu bahan lain. Lepas tu yang kedua adalah you punya labor cost. Ini adalah berapa banyak gaji yang you nak bagi kat diri you. Nanti orang tanya, kenapa you nak bagi diri you gaji? Kan bukan you yang buat. Okay. So kalau you tengok bisnes, setiap orang yang buat tu perlu dibayar gaji. Contohnya kalau lah you boss kan, you boss and then you manage dia punya, katalah you ramai anak staff, so you hanya manage dia punya management, katalah macam tu kan, and then you hire seorang tu untuk buat resin saja. So you kenalah bayar orang tu, betul tak? Itu gaji orang tu you kena bayar, takkan you tak bayar. Tapi kalau lah you yang boss dan you juga yang buat
So you juga sebenarnya sebagai pekerja, you kenalah bayar diri you. Ni macam orang housewife yang tak ada nafkah. Kesian tau perempuan yang tak ada nafkah ni, tak dibayar gaji. Tapi kalau kalau minta panggil hire on gaji, kena bayar kan tiap-tiap bulan kan. Tapi nafkah isteri tak bayar. Macam itulah. Cerita lain dah pula kan. Astaghfirullahalazim. Okey, kita sambung balik pada bisnes Okey, so labor cost. Labor cost macam mana nak tentukan? Ini bergantung kepada you punya skill dan you punya kata berapa you nak letak kat diri you lah sejam. Okey, berapa sejam. Katalah you baru beginner. You letaklah dalam RM20 sejam. I nak bayar diri you setiap benda yang I buat sejam, dalam sejam I nak bayar RM20. Okey, ataupun kalau you terror, you pro gila, you boleh bayar sampai 100 sejam. Macam mana you nak tahu? Ni I punya trik lah. Okey. So kalau kita bekerja kita bekerja 8 jam sehari kan, dalam satu bulan tu dalam 20 hingga 22 hari sebulan. Okey, janganlah masuk Sabtu Ahad. Okey, kita ambil katalah 20 hari, senang nak kira kan. So yang ni ada 160 okey jam sehari. Okey, katalah dalam bulan tu katalah you buat benda ni full time. Memang kerja keras lah. Memang inilah kerja you. You kerja 8 jam buat resin ni. Contohnya macam tu kan. Berapa sebulan gaji you nak? Kalau lah you buat ni kerja full time, berapa sebenarnya impian you gaji sebulan yang you nak? You nak RM5,000? You nak RM10,000? You nak RM20,000? That's up to you. Katalah you kata, okay, I buat ni bolehlah kalau I buat full time, I nak gaji I RM5,000 lah sebulan. Okey, sebulan So kalau 1 jam berapa? Kita ambil lah kalkulator. Sebab takkanlah saya nak fikir kuat otak. Tak cukup pandai lah. Doktor ni tak perlu kira-kira banyak. Okay, so what you do is so kalau tengok tak pandai kira dah. Kalau macam mana nak kira? Kalau 160 sama dengan RM5,000. Kalau 1 jam berapa kan? So maknanya RM5,000 bahagi 160 lah. Okay, so maknanya kita nak charge kita dalam ni nampak lah pula kira sendiri-sendiri. Saya belas sekali. So RM5,000 bahagi 160 tu RM31.25. Katalah yang okey lah, I charge I RM30 sejam lah. Okey, RM5,000 ni untuk diri sendiri lah kan. Kalau macam labor cost kalau you rasa macam diri you maid, you letaklah RM1,500. Katalah RM1,500. Babe, sorry, bagi 160. You bayar diri you RM10 je sejam macam tu. Macam kos I mengajar RM10 je sejam. Okay, so you letaklah diri you RM30 sejam. Katalah RM30 sejam. So you nak ambil ni. Okay, alright. So tu you dah tetapkan you punya labor cost. Kalau you lagi professional, katalah you dah terror sangat lah buat resin ni, naikkanlah you punya cost per jam, 50 ke, 60 ke, 100 ke. Okay, because as an artist, you build your credibility melalui experience dengan hasil you kan. Okay, so that's number 2, labor cost. Okay, yang ni katalah you dah buat ni, you kira katalah resin ni I guna semalam berapa? 40 kan, 40. Actually tak sampai pun 40. Berapa I guna? Betul lah. 10 campur 20, 30. I guna 30 dengan 30. So katalah 60. Tak sampai pun 60. I guna 50. Katalah I guna ni 50 gram sahaja. So berapa 50 gram cost kan? Kalau 1 kg sama dengan 40. So ini kali dengan 40. Okay. So resin ni 40 kali 50 bagi 1000.
RM2 je. Okey, resin kos yang I guna semalam untuk resin 321 Mowbray dalam RM2. Tapi mungkin barang-barang ni I dah guna lah, I dah guna mold lah. So katalah I guna ni sebagai I punya bahan total RM5. Macam contohlah Okay, labor cost RM30 I nak letak sejam. Okay, 2, 3. Apa lagi benda yang kita nak kena kira? Yang ketiga adalah overhead. Overhead ni yang saya yang ni saya explain ke. Overhead ni barang-barang yang kita sebenarnya susah nak kira. Contohnya elektrik, lampu sebelah. Kalau kita ada office sendiri, kita kena bayar sewa office kan, kena bayar elektrik air kan. So kalau kita buat kat rumah pun, kita sepatutnya masukkan dalam kos kita. Sebab itu macam gaji kita. Okay, kalau ada extra duit tu kita simpan lah kan. Tapi sepatutnya kita masukkan. Apa lagi? Air yang kita guna. So ada benda-benda lain yang kita tak boleh nak kira macam ni. Glitter ke, gold flakes ke, apa lagi? Tisu. Tisu kering, tisu basah tu berapa banyak helai? Takkanlah setiap kali kita habis projek, kita buat habis projek ni, lepas tu kita kira berapa banyak. Macam tu. Kalau dekat operation theater memang doktor dengan nurse kena kira. You guys tahu tak? Lepas je habis operation, sebelum patient tutup kena kira, selepas patient tutup jahit semula kena kira. Sebab kita kena nak pastikan patient tu tak ada barang tertinggal kat dalam. Setiap pisau, setiap gunting, setiap tisu. Macam tu. Okey, tu dah lari daripada topik. Okey, kita balik daripada ni. So, tisu, apa lagi? Sticks yang kita guna. Glove yang kita guna. Apa lagi? Banyak tau kita guna sebenarnya yang kita sebenarnya tak terkira. Cups. Paper cups kalau kita tak guna yang balik semula kan. So, tu pun kita guna. Yang kita punya, apa tu, alas. Baking paper. So banyak sangat. Biasanya overhead ni orang akan ambil 5 hingga 20%. So untuk saya akan ambil 20%. Sebab saya tahu sebenarnya banyak benda yang saya guna tapi tak terkira. Tak termasuk dalam yang bahagian satu ni, bahan. Okey. So katalah yang ni you dah tambah RM35. Total sekarang RM35. Katalah you buat sekejap. Semalam kita buat ni berapa? Dalam 2 jam kot. Betul tak? 2 jam. Kalau saya tak membebel banyak, sebenarnya boleh je siap 2 jam. Okay. So kalau 2 jam maknanya saya boleh harga sekarang harga sekarang bahan adalah RM5. Okay. Jam berapa jam? 60 lah. Sebab 30 kali 2. Okay. So sekarang dah RM65 kan. Lepas tu yang ini saya nak ambil 20%. So kalau 20% daripada 65 adalah RM13. Betul tak? Jadi 65 tambah 20%. Apalah? 20%. 78 tambah 20%. 78. 20% berapa ni? 13 kan? Kali 0.2. Betul lah, RM13. Okay. So ni RM13. Sebelah RM13. Okay. So ni dah ambil, ini dah ambil. Ni kali 2. Okay, apa lagi? 1, 2, 3. Baru 3. I kata 6. And the next one is you punya profit. So 4 profit. Profit ni dah lah kita ada labor cost, tapi kena masukkan profit. Profit ni biasanya orang ambil 5 hingga 20% juga. Up to you lah, you nak letak berapa. Katalah kita nak ambil yang paling tinggi 20%. On the higher side, bukan paling tinggi, on the higher side. Nak tinggi, nak sampai 200% pun boleh. So profit ni selalunya kita letak balik kepada bisnes kita. So macam mana kita nak letak balik kepada bisnes kita? Contohnya kalau kita nak beli bahan baru, kata nak beli mold baru, atau nak join kelas saya kelas baru, belajar benda baru, ataupun nak bagi bonus kat diri kita atau pekerja kita, kan, ni kira macam untung kita lah. Okay, so masukkan dalam kos juga. So ini pun kalau ikutkan kos tadi kan, yang ni asal tadi, tambah lagi RM13. Okay,
So tambah RM13 dah jadi 91 ringgit. Okay. So 1, 2, 3, 4. Alright. Itu baru. Nak koyakkan lah. Senang nak tengok. I dah lupa dah. Okay. Alright. So tu kos kita tadi. Okay. Bahan is RM5. 2 adalah apa tadi, labor cost. RM60. 3 adalah overhead. Ni kita ambil 20%. RM13. Ni tadi dah 78. 4 kita ambil juga profit 20%. RM13. Dah jadi 91. Okey, 5 apa dia? So 5 adalah contohnya marketing. Marketing ni saya tak pandai. Nak kira macam mana. Tapi antara benda yang diorang sebut adalah kadang-kadang kita bayar FB ads. Sebulan katalah you nak spend RM1,000 sebulan, mana dah tahu kan. Ataupun RM50 sebulan. Kalau adalah. Ataupun you ada website you bayar sebulan. Ataupun you memang bayar dekat advertising agency. Tak tahulah berapa. Tapi saya memang tak pandai advertise dan jarang advertise. Saya tak masukkan dalam kos lah. Kalau you masukkan dalam kos, biasanya dia letak 5 hingga 20%. Okay. 50 to 20%. Kalau katalah kita ambil juga 20%. Okay. So marketing 20%. RM13 lagi. Dah 104. Kan? So 16 kali you punya postage dan packaging. Ni saya letak sendiri asing lah, sebab kadang-kadang dia bukan ikut percentage dah, dia memang kira asing. Contohnya postage kalau pos laju RM7. Kalau JNT ke apa ke mungkin dalam RM5 lah macam tu kan. Packaging kadang-kadang kalau you nak box cantik, adalah tambah RM1, RM2. Kalau you nak box besar ke box kecil ke, plastik dia punya stiker lah. You guys kan nak cantik letak stiker lah. Lepas tu you nak letak macam ni kan, ada kotak cantik, ada rambu-rambu ni lah. Kan, ini hadiah orang bukan I punya. So mungkin ambil dalam RM1-2, kadang-kadang tambah jadi sampai RM3 hingga RM5. Kan. So ni katalah you total postage and packaging RM6. Katalah you ambil yang murah RM6, yang ni dapat RM1. Okay. So 6 adalah postage and packaging RM6. Tu total dah 110. Okay, 110. So you kena ingat 110 ni you dapat hasilkan berapa? 6 pula 10 kan? 10 keychain. Katalah 10 keychain. So berapa you nak jual satu keychain? Bagilah 10, 110 bagi 10. Satu keychain RM11. 11. Tu kalau satu keychain biasa. Kalau you letak lebih-lebih lagi, contohnya kadang-kadang kalau nak cantik kena ada extra small things lah dekat keychain tu, dangling-dangling lah, letak tassel lagi lah. Tambah kos semua tu. Kadang-kadang tassel RM50, 50 sen, RM1. Kadang-kadang kalau guna yang keychain mahal tu, yang guna gold tu, satu keychain tu dah RM2. Kan? So it's not surprising that one keychain can go up to sampai RM15 hingga RM20. So I'm not surprised. In fact, kalau orang tu letak bawah RM10, I tak tahu macam mana dia buat. Maknanya dia mungkin tak hargai diri dia sangatlah. Mungkin dia punya labor cost tu dia bagi gaji diri dia sebagai gaji macam orang imigran lah. Kot. Sebulan RM1,000 je dia nak bayar diri dia. Ataupun dia rasa diri dia punya harga adalah RM1,500 atau RM1,500 je dalam sebulan. That's a bit sad lah saya rasa. Maknanya dia letak harga diri dia agak rendah kan. So you guys fikirlah. These are the things yang I akan consider. Ini kalau keychain lah. Kalau I buat macam resin art untuk yang besar-besar tu, dan I kira lah almost something like this. Okay. Alright. So ni keychain. Okay. So itu yang saya nak share lah. 20 minit juga saya berceloteh. Okay lah.
Thank you for watching. Kalau apa komen, kalau saya salah ke apa, bagi tahu saya, okay? Alright, I really want to hear your feedback. Okay, thank you so much. Bye.